Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari kedua kita belajar secara PDPR. Jadi setakat ni kita tengok ada yang bagi kerjasama dan ada yang lambat ataupun tak hantar pun pada ustaz. Jadi kamu berusahalah sebaik yang mungkin untuk kita belajar dalam keadaan yang baik dan belajar dalam keadaan kita PDPR pun bersungguh-sungguh dalam kita nak menghadapi peperiksaan UPKK yang hampir dengan kita sekarang ni. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pelajaran sirah, iaitu pelajaran sirah. Ustaz akan mengajar. Jadi kita akan ulang kaji seperti mana yang kamu tengok pada skrin tu, iaitu kita akan ulang kaji pelajaran tahun 4, iaitu tentang jihad, ya, tentang jihad. Kita ulang kaji tajuk jihad, iaitu jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Baik. Bila sebut tentang jihad terbahagi kepada dua, iaitu jihadul asghar dan jihadul akbar. Jihad kecil dan jihad besar. Apa dia yang disebutkan tentang jihad kecil? Apa kata yang disebut jihad kecil ialah berjuang untuk mempertahankan agama di medan perang, menegakkan kebenaran dan menentang kemungkaran. Contoh yang kita boleh tengok yang paling terdekat ialah yang berlaku di Palestin. Yang sekarang ni kita tengok sedang menghadapi peperangan. Itulah yang disebut jihadul asghar. Adapun jihadul akbar pula ialah contoh yang kita boleh faham ialah melawan hawa nafsu. Maksudnya apa? Kita berjuang untuk melakukan kebaikan, kita berusaha untuk melakukan kebaikan dan menolak kemungkaran. Dalam ketika digoda oleh godaan syaitan pun kita tetap melakukan, meneruskan kebaikan. Itulah jihad yang paling besar yang disebut tentang jihadul akbar, iaitu melawan hawa nafsu. Itu jenis jihad. Baik. Kita nak beralih pula kepada tajuk, iaitu perang-perang. Perang-perang Badar, perang-perang yang pernah Rasulullah dan para sahabat berlaku di zaman Rasulullah. Yang paling kita tahu di yang terawalnya ialah yang kita tengok, iaitu perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Badar, tengok dalam nota tu, berlaku bila berlakunya pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah, maka berlakulah perang pertama, iaitu perang Badar. 17 Ramadan dalam bulan puasa. Tapi semangat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah, maka dia orang turun berjihad. Kemudian kita tengok pada perang yang kedua, iaitu perang Uhud. Berlaku perang Uhud pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Tahun ketiga Hijrah, 23 Januari 625 Masihi, seperti mana yang dalam nota yang Ustaz letak pada skrin. Perang Uhud berlaku pada bulan Syawal. Jadi kita tengok betul-betul dia punya berlaku bila Ramadan, pada perang Badar. Kemudian perang Uhud juga dalam bulan Syawal, dan perang Khandaq juga dalam bulan Syawal. Itu di antara tarikh lah. Kita boleh tengok lah 15 Syawal pada tahun kelima Hijrah, perang Khandaq. Baik. Kemudian kita tengok bilangan tentera terlibat. 313 orang tentera dalam perang Badar. Yang terdiri daripada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Apa dia Ansar? Penduduk tetap Madinah. Apa dia Muhajirin? Penduduk Mekah yang berpindah ke Madinah, maka disebut Muhajirin. Berapa tentera? 313 menentang 1000 tentera kafir Quraisy. Tapi Allah Ta'ala kita tidak faham dengan jumlah. Sebenarnya kita faham dengan kemenangan Islam itu. Walaupun sikit jumlahnya, tapi disebabkan keikhlasan dalam berjuang ke jalan Allah, maka kemenangan berpihak kepada Islam walaupun jumlah tenteranya hanya 313. Mana tengok pada perang Uhud. Perang Uhud 1000 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Bukit Uhud. Tetapi hanya 700 orang sahaja yang benar-benar ingin berjihad, 300 berpatah balik.
asbab berpatah balik salah satunya termakan hasutan daripada Abdullah bin Ubay. Siapa dia Abdullah bin Ubay? Ketua golongan munafik, ketua golongan munafik dan bapa munafik lah dalam ketika mana di Madinah. Yang disebut Abdullah bin Ubay ini adalah orang yang bertanggungjawab, yang menyebabkan 300 berpatah balik kerana hasutan daripada Abdullah bin Ubay. Maka hilanglah keikhlasan daripada berjuang, maka yang 300 itu berpatah balik. Dalam keadaan itulah Allah Ta'ala menguji tentera Islam ketika mana di permulaannya adalah kisah yang berlaku, ada rasa tamak, perasaan tamak kerana nak rebutkan harta rampasan perang, harta ghanimah yang berlaku ketika itu. Sedangkan masa itu Islam belum lagi menang, tetapi disebabkan tipu daya syaitan dan hasutan daripada Abdullah bin Ubay, maka berlakulah kekalahan kali pertama itu, yang ketika itu telah gugurlah bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi yang Nabi sangat sayang, dan kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah gugur kerana apa? Berlakunya strategi yang telah dirosakkan oleh Abdullah bin Ubay juga. Maka ketika mana itu berlakulah kekalahan pada tentera Islam dalam peperangan Uhud. Kemudian perang Khandaq. Perang Khandaq ni apa dia? Tentera Islam, perang Khandaq ni adalah parit. Maknanya parit. Bila sebut tentang parit tu apa dia? Perang yang mana berlakunya idea daripada Salman Al-Farisi. Siapa dia Salman Al-Farisi? Dia adalah sahabat Nabi yang datang daripada Parsi, yang memberi idea supaya menggali parit untuk strategi dalam peperangan Khandaq. Dan peperangan Khandaq ini juga disebut dalam peperangan yang disebut juga tentang peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab bermaksud bersekutu. Bersekutu ni apa? Bersepakat di antara orang Yahudi. Yahudi yang kita tahu sentiasa memusuhi agama Islam, sentiasa tidak redha dengan agama Islam, telah berpakat dengan kaum kafir Quraisy, di antaranya lah untuk memusuhi atau untuk menjalankan serangan terhadap tentera Islam. Jadi perang Khandaq ini juga disebut juga dengan nama peperangan Ahzab. Untuk kamu tahulah, selain daripada Khandaq disebut juga perang Ahzab, yang kita Ustaz dah terangkan dalam kelas sebelum-sebelum ni. Kenapa disebut Ahzab, kenapa disebut Khandaq, masing-masing ada sebab dan yang disebut tentang nama-nama itu. Jadi kita kena ambil tahulah tentang peperangan. Jadi Ustaz ulang kaji balik tentang peperangan-peperangan, dan insya-Allah secara ringkasnya Ustaz terangkan ni supaya kamu dapat ulang kaji dan dapat manfaat bersama, dan dapatlah kita ingat tarikh-tarikh penting yang mana Ustaz dah letakkan di situ, dan bila berlakunya kenapa, sebab-sebab bahagian-bahagian jihad yang kamu kena ambil tahu, dan kita dapatlah ulang kaji dengan baik. Dan itu sahaja yang Ustaz dapat terangkan untuk kali ini. Ustaz harap walaupun video ini agak ringkas, tapi Ustaz harap dapat membantu kamu dalam mengulang kaji pelajaran. Sekarang ni kita dah habis dah belajar. Kita cuma untuk buat latih tubi sahaja. Dalam latih tubi tu kita ulang kaji dan kita cuba buat soalan-soalan. InsyaAllah kalau ada kelas bersemuka nanti, dah mula nanti kelas bersemuka, InsyaAllah kita akan buat lebih banyak lagi latihan-latihan untuk kita ingat mana yang untuk kita betulkan, yang mana yang salah, dan kita perbetulkan insya-Allah. Jadi itu saja yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Ustaz ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu pesanan Ustaz, bila tugasan yang Ustaz beri, Ustazah beri, tolonglah bagi kerjasama, tolonglah hantar pada guru kelas masing-masing supaya guru kelas dapat merekodkan dan dapat tahu murid-murid dia melaksanakan tugasan dengan baik. InsyaAllah semoga berjaya dalam peperiksaan yang akan kita hadapi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.